Ada kes, saya ada, siapa dengar kuliah saya ada sebut. Ada kes di satu negeri. Saya tahu tak sebut tak apa. Dulu boleh sebut lah, ada jawatan, tak boleh sebut, bahaya. Macam mana dia punya bahagian tulis khutbah. So, khutbah ni kan ditulis oleh satu pihak. Kawan yang tulis khutbah tu, jabatan ni lah, negeri berkenaan, tulis khutbah, tak masukkan selawat dalam khutbah, kerana selawat dalam khutbah tu adalah rukun di dalam mazhab Syafi'i. Bila tak masuk selawat, lepas tu Tok Imam ni, Tok Khatib ni, dia baca lah. Tok Khatib ni kau bagi apa pun dia baca kadang-kadang kan. Dia bagi tu, pada hari yang terang benderang hujan lebat kalau. Tok Khatib baca. Ha? Kadang-kadang kawan yang tulis tu budak baru keluar universiti, rapat kerja tulis, akal tak panjang sangat, jawatan bagi-bagi pergi tulis khutbah. Dia tulis kan, dia tulis tentang kepentingan menanam padi lah, apa, pertanian, kawasan industri tanam apa. Dia kena tengok negeri dia tu ada kawasan industri ada. Jadi mungkin dia fikir kampung aku ni ramai orang tak tujuh tanam, buat khutbah padi kan. Dia padahal yang nak baca tu satu negeri. Itu pun satu hal. Jadi tak masuk kan. Bila tak masuk kan mula tak perasan. Lepas tu kemudian habis Jumaat dah selesai, adalah yang perasan, pergi komplain buat semua. Masuklah kes, bincanglah pihak atasan ni bahawa kesimpulannya ialah semua masjid yang tak baca hendaklah sembahyang zuhur balik semua. Kesimpulan setelah 2 minggu, setelah 3 minggu. Oh, susah. Jadi pihak negeri berkenaan dia datang tanya saya lah macam mana nak buat. Pasal dia tahu perlih mudah kot. Jadi dia kata nak keluarkan keputusan ni, nak minta balik semua masjid-masjid sembahyang balik. Qada lah, qada, bukan buat Jumaat balik, nak buat Jumaat apa? Jumaat habis dah. Jumaat 2 kali, lepas buat Jumaat buat 1 lagi. Dia buat zuhur, dia orang nak suruh buat zuhur. Tamu tuan-tuan, dialah tak apalah. Bukanlah Imam Syafi'i, imam tokoh besar, tak dinafikan. Tapi qaul banyaklah masalah ni. Kan? Nah, mazhab Malik, mazhab lain kita tak perlu pun. Dia naik bagi ucapan kan 2 kali okey lah. Tapi kita, sebab tu kita kena balik faham kepada maksud hakikat agama. Bila kita kata semayang hari itu tak sah, maksudnya Tuhan tidak menerima amalan mereka hari itu. Padahal bukan salah dia orang pun. Bagaimana Tuhan yang rahmat ni tak terima mereka, yang mana kalau mereka tak qada balik, mereka di akhirat akan dihukum. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita keluarkan kat orang tak sah, kita tak faham maksud. Maksudnya di sisi Tuhan kau ditolak, dan Tuhan akan menghukum engkau kerana engkau tak buat benda ni. Itu bila kita kata puasa kau tak sah, maksudnya khususnya puasa Ramadan, puasa kau batal, kau kena buat lain. Kalau kau tak buat lain, Tuhan hukum kau. Itu maksudnya. Sebab tu kadang-kadang dalam andaian-andaian fiqh, dalam kitab-kitab lama, walaupun kita hormati kesajanaan mereka, kadang-kadang andaian itu kita rasa macam jauh sikit. Umpamanya dia kata, kalau tu imam batal, kemudian habis-habis semayang, katakan, saya mau contoh, katalah satu orang jadi imam Jumaat kerana jemaah, lepas dia semayang setahun, dia mari berdiri depan. Tuan-tuan, saya sebenarnya selama ni saya duduk jadi imam, tuan-tuan, saya nak penanya tuan-tuan, saya sebenarnya tak pernah ambil wudu. Macam takkan kita kena qada setahun? Siapa yang patut dihukum? Dialah. Tapi bila kita buat semua tak usah, semua, itu maksudnya. Kita kena balik memahami tabiat agama.
Allah Azza wa Jalla bila menurunkan agama, dia tak memerlukan kita, dia mau kerahmatan di sisi kita. Apabila dia lihat hambanya taat dan tidak bertujuan menderhakai dia, maka dia terima amalan hambanya. Sebab tu sebagian fuqaha simple dia, kata orang dah ibadat, kalau keluar tengok ada kesan baju macam kotor, masa dia ibadat tadi dia sangka bersih lah. Tapi kalau dia nampak kotor, tapi macam tak nampak, itu hang mangkap kan. Sebab itu kena balik kepada memahami maksud agama, memahami maksud Tuhan. Apabila Tuhan kata terima dan tak terima, Allah rahmat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala apabila disuruh puasa, dia kata apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Kerana agama bukan nak dera manusia. Dia mau daripada kita senang, dia tak mau daripada kita susah. Bila dia benarkan kita, Umar bin Khattab pernah timbulkan pada Nabi SAW riwayat Muslim. Rasulullah, dulu kita dok qasar-qasar semayang ni kita tak aman. Sekarang ni dah aman dah sekarang. Semayang tamam je lah. Macam setengah orang kan, dia musafir, orang tak semayang 2 rakaat. Aku tak suka mudah-mudah ni. Dia ada orang macam tu. Dia rasa semayang 2 rakaat tu macam tak berapa bagus. Tak apalah, saya tak maulah bincang ada qaul dan sebahagian mazhab. Tapi Umar telah tanya soalan ini kepada Nabi SAW. Nabi kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata. Sedekah Tuhan bagi kat kamu, terimalah sedekahnya. Dia bagi. Allah ni Nabi kata, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasah. Allah suka orang mendatangi kelonggaran yang dia bagi. Setengah orang kita bagi peluang, tak apalah awak bagilah, saya bagi. Dia tak nak, kita rasa aku bagi peluang kau tak nak pula. Itu kita. Allah suka, rahmat dia bagi, tanda rahmat dia. Bila kita sakit, dia bagi kita buka puasa. Bila kita musafir, dia bagi kita qasar, dia bagi kita jamak. Ada orang rasa dia tak minat ambil benda ni. Agama datang, sebab tu inna dina yusr, agama itu mudah. Maka sebab tu kita kena pertahankan ciri fabashir ini, iaitu memberikan khabar gembira dengan agama.